أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala malam hari penuh barakah ni sekali lagi dapat sama-sama kita bertemu, tak lain tak bukan ada satu matlamat, satu tujuan. Kita nak mempelajari kalam Allah. Moga-moga setiap huruf yang kita sebut-sebutkan menghasilkan kebajikan dan juga pahala semisal yang Nabi SAW janjikan sebanyak 10 pahala untuk tiap-tiap huruf. Dan kita senantiasa berdoa moga-moga dengan jalan ini Allah Ta'ala mudahkan kita untuk masuk ke dalam Jannatil Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sebagaimana biasa sebelum kita baca Al-Quranul Karim, marilah sama-sama kita menyebutkan terlebih dahulu huruf hijaiyah. Jadi saya sebutkan, kita ikut bersama-sama. Alif, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Barakallahu fikum. Wan, huruf ta keluar dekat mana? Huruf Syafwan. Langgar belakang, gigi atas. Itu huruf ha keluar dekat mana? Ha. Batang tekak. Bahagian batang tekak bahagian tengah, halqum, kan? Okey, Syahir, huruf huruf qaf keluar dekat mana? Pangkal tekak, pangkal lidah. Kalau ini hujung lidah, mana qaf keluar dekat pangkal lidah. Cikgu, huruf sin. Hujung gigi. Hujung lidah. Langgar belakang. Gigi mana? Sin. Bawah. So sifat dia apa? Berdesir. Jadi punya bunyi as. Kita rasa hujung lidah kita, langgar belakang, gigi bawah. Syarul, huruf ha keluar dekat mana? Belakang mana? Pangkal tekak. Batang tekak bahagian bawah. Kan? Batang tekak bahagian bawah. Bun, huruf dad. Keluar kat mana? Lidah keseluruhan gigi depan. Langgar. Hujung seluruh lidah, langgar seluruh gigi atas. Okey. Wais kan? Tu. Ni. Huruf sad, tebal ke nipis? Kalau ustaz baca sad, betul ke salah? Ke yang betul sad? Mana satu betul? Satu ke dua? Tengok, nombor satu sad, nombor dua sad. Yang mana? Satu ke dua? Satu. Satu tadi salah, sad. Nombor dua sad. Okey. Talha, huruf qaf tebal ke nipis? Tebal. Barakallahu fiik. Aisyah, huruf shin tebal ke nipis?
Nipis, abang bagi tahu. Tak aci. Okey, barakallahu fiikum. Jom kita sambung kita punya Iqra sampai muka surat apa kita? Iqra apa 4 3. Muka surat 8. Hi. Okey, semua Iqra 3, muka surat 8. Dah jumpa dah semua? Tengok atas dia nombor Iqra 3. Iqra 3, muka surat 8. Salah tu, Talha. Ini buku saya baca. Cuba tolong. Tengok atas Iqra 3. Sini. Kakak nak. Ada hi kan? Tunjuk. Buku sini. Sini. Saya dah tanda. Okey, ada tanda dah. Bagus, masya-Allah. Tu Iqra 2 tu, Wais. Salah. Buka Iqra 3. Belakang lagi. Ayuh. Ini dah bau. Ini bau buku saya juga. Nah. Sini. Okey. Ramai-ramai sebut sama-sama. Hi. Halaka. Nahara. Lafihi. Hadhihi. Hamaza. Syahida. Wabihi. Fakariha. Hadama. Fihima. Abihi. Ibadihi. Biar lambat asalkan betul membacanya. La azida. Fi jidiha. Bibalighihi. Bighalidhi. Bidanini. Wajasadihi. Wataghina. Biyaminika. Mithaqihi. Okey, tengok hi yang dekat atas sekali tu dengan hi yang nombor 3 tu beza dia apa? Yang pertama dengan nombor 2 tu mad asli. 1 dengan 2 mad asli. 3 dengan 4 mad silah. Tu beza depa ni. Apa beza lagi? Kalau kita nak berhenti pada mad asli, ya tu function. So kena baca 2 harakat. Contohnya wa ilahi, dia kena bunyi hi 2 harakat. Tapi untuk nombor 3 dengan nombor 4 dia tak bunyi. Kalau kita sambung baru dia bunyi wa bihamdihi. Kalau kita sambung lah. Tapi kalau tidak kita berhenti wa bihamdih. Ya tu, kepala ya tu tak function kalau berhenti. Kalau sambung kena baca berapa harakat? 2 harakat. Nampak tak beza dia? Okey. Tengok ke bawah tu kan contoh dia hadhihi. Kalau sebut hadhihi sabili, contoh kan hadhihi tu kita sambung kena 2 harakat. Tapi kalau nafas tak sampai, kita nak berhenti dekat hadhihi ni, tak boleh ada 2 harakat tu. So kena sebut apa? Hadhih. Gitu. Itu cara nak berhenti matsilah. Baik, ramai-ramai. Halaka. 1, 2, 3. Halaka. Nahara. Lafihi. Hadhihi. Hamaza. Syahida. Wabihi. Fakariha. Hadama. Fihima. Abihi. Ibadihi. La azida. Fi jidiha. Bibalighihi. Bighalidhi. Bidanini. Wajasadihi. Wataghina. Biyaminika. Mithaqihi. Okey, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum.
Baik, kita ambil muka surat 3 pula. Muka surat 9. Tahirina. Khalidina. Syahidihi. Zalimina. Thaqifina. Hisabihi. Lahatifa. Zakatika. Adhanihi. Hafizina. Salikina. Mawadi'ihi. Talibina. Zakirina. Asabi'ihi. Fahalika. Mawaliya. Biziyadihi. Fayatama. Masakina. Binasirihi. Elok diulang-ulang sehingga tidak keliru lagi. Baik. Jadi sebelum kita baca Quran, saya suka nak dengar ramai-ramai baca tahirina. 1, 2, 3. Tahirina. Khalidina. Syahidihi. Zalimina. Thaqifina. Hisabihi. Lahatifa. Zakatika. Adhanihi. Hafizina. Salikina. Mawadi'ihi. Talibina. Zakirina. Asabi'ihi. Fahalika. Mawaliya. Biziyadihi. Fayatama. Masakina. Binasirihi. Baik, barakallahu fikum. Jadi kalau kita tengok pada muka surat 8 dengan 9 ni, pelajaran penting, pelajaran besar dia adalah cara nak sebut huruf ha simpul. So ha simpul tadi kita dah sebut keluar dekat batang tekak bahagian paling bawah. So dia beza dengan ha pedas. Ha pedas keluar dekat batang tekak bahagian tengah. Yang ni so kat sini cara kita nak sebut tadi syahidi, syahidihi, nampak tak? Hihi dia keluar kat bawah ni, tapi jangan melampau. Cuma kita nak bezakan dengan ha pedas sahaja. Taib, barakallahu fikum. Ada soalan? Jelas? Kod mana pun tadi jelas-jelas pun ada yang tergelincir juga. Kaitan dengan surah Fatihah kan, yang ha simpul. So tak boleh lah kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, tak boleh. So dia kena kadang orang dia sebut tu salah lah. tapi yang selalu jadi pun kita nak kena ubah lah. Pasal dalam dunia ni kiranya orang Melayu lah orang yang paling Aisyah dengar ni saya tegur walaupun ayah saya tanya dia selalu tegur dia orang tak boleh dia kena dengar tahu tak? Jangan diganti dengan dia kalau baris bawah dia takkan bunyi dia bunyi i. Tahu? So kita baca maliki, kita tak baca maleke, kita tak baca kita baca boleh? Cuba sebut Aisyah Al-Fatihah baca tu jangan tau. Okey, barakallahu fiik. Jadi sama-sama barakallahu fiikum. Kita jangan gantilah huruf ha jadi ha jadi ha, nanti berubah makna. Dia kalau setakat tadi tu i pergi tadi tu dia panggil lahan jali lagi. Tapi kalau ha jadi ha, jadi lahan jadi lahan khafi tadi.
Tapi kalau ha jadi ha, jadi lahan jali, kesalahan yang besar, boleh bawa impact kepada batal salat, boleh bawa impact kepada dosa yang sangat besar. Sebab ubah maksud tu. So kalau setakat bunyi i jadi a tadi tu salah juga, tapi dia tak adalah besar sangat. Tayyib, barakallahu fikum. Okey, jom kita sambung. Pada muka apa saya? 91. Oh, adzana muadzinun. Nah. Okey, selesai. Kita jumpa muka surat 91 ayat 83. Boleh? Bacalah Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم Jumpa tak Syarul? Nah, tengah-tengah tu. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Okey, jadi kenapa kita tak ambil warahmatuhu? Pasal makna. Kalau kita ambil daripada warahmatuhu, makna dia akan jadi apa? Dan dengan rahmat Allah lah kalian akan follow setan. So betul ke tak betul? Tak betul lah. Jadi sebab tu kita terus sambung. Lattaba'tumus syaitana illa qalila. Nescaya kalian akan follow setan kecuali sedikit yang tak follow. Nanti kita tadabbur makna dia. Cuma jangan nanti ada yang baca tarik pada warahmatuh. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Terus sambung je. Lattaba'. Ataupun siapa nafas panjang dia terus habiskan aja. Warahmatuhu sampai habislah. Okey, sekali lagi ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها sama nafas tak sampai kita berhenti kat yakullah pun boleh.
Kemudian tarik balik yakullah. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakullah. Hai. Bun dah ke belakang balik tu. Kan? Kat bawah dah. Yakullahu kiflum minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu. فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Baik, barakallahu fikum. Nanti kita dengar setiap orang baca setengah muka kat ni. Kita tadabbur. Wan, boleh? Baik, barakallahu fikum. Kita ambil manfaat daripada pembacaan kita pada malam hari ini. Pada ayat yang ke-83 yang kita mulakan tadi, masih lagi bercerita tentang siapa? Munafiqin. Orang-orang munafik. Di antara perangai orang-orang munafiqin ini kata Allah Ta'ala, wa idza ja'ahum amrun minal amn awil khauf adha'u bih. Apabila sampai kepada mereka satu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Tanpa ada apa? Kaji selidik. Ini ciri-ciri munafik. Dapat satu-satu input, satu-satu berita, cepat-cepat sebar. Yang ni bahaya. Orang-orang munafik macam ni tak layak jadi pemimpin. Orang yang tak boleh jaga rahsia, orang yang cepat-cepat sebarkan berita ni, tak boleh jadi pemimpin. Sebab apa tak boleh? Kerana di antara ciri-ciri pemimpin, kata Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, alatur riyasah khamsun. Alat-alat untuk menjadi pemimpin ada 5. Kalau kita rasa kita nak jadi pemimpin, kena ada 5 sifat ini. Yang pertama, sidqul lahjah. Sidqul lahjah bererti ucapan yang jujur. Nak jadi pemimpin ni tak boleh penipu, kena jujur. Sebahagian berpendapat sidqul lahjah ini artinya adalah cakapnya lancar. Kalau tergagap-gagap, orang akan faham tak? Nampak macam asar-asar orang ni tak layak jadi tokoh lah. Cakap tergagap-gagap. Nombor 2, ciri-ciri riasah yang terbaik adalah kitmanus sir. Pandai menyimpan rahsia. Bukanlah dapat berita, terus sebar. Dapat berita, terus sebar. Tak. Kita jangan lagu tu. Kita kena tabayyun. Jangan cepat-cepat tibayyun. Tabayyun dahulu. Tanya dulu. Baru kita sebar. Yang ketiga, al-wafa bil ahd. Kena berpegang dengan janji. Baru layak jadi pemimpin. Kalau kita ni amanah apa-apa, janji pun tak boleh nak tepati, jangan senang-senang kita nak menonjolkan diri jadi pemimpin. Tadi kita kata apa? Wal wafa bil ahd. Yang keempat, wa btida'un nasihah. Untuk menjadi seorang pemimpin dan juga tokoh yang baik, dia kena selalu memulakan nasihat. Ini bukan pesanan saya ni, pesanan siapa? Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Kena bagi nasihat. Walaupun sebatas ittaqillah. Dan yang terakhir, adaul amanah. Kena tunaikan amanah. Barulah layak jadi pemimpin. Apa 5 tadi? Ingat lagi tak pun? Satu apa? Nombor 1. Sidqul lahjah. Apa sidqul lahjah? Cakap jujur. Nombor 2? Wan. Pandai simpan rahsia. Kitmanus sir. Nombor 3 tadi? Tabayyun bukan tibayyun. Tabayyun bukan tibayyun tadi apa? Dalam kerangka apa? Jangan langgar janji. Tadi rahsia, simpan rahsia nombor 2. Nombor 3 kena apa kita panggil tadi? Berpegang dengan janji. Nombor 4, wabtida'un nasihah. Kena memulakan nasihat. Tak apalah kalau orang tak ada pemula, kita jadi pemula. Dan yang terakhir, adaul amanah. Tunaikan amanah. So,
Tengok dekat sini. Allah Ta'ala datangkan perangai munafiqin ni, mereka ni dapat satu-satu berita, cepat-cepat sebar. Sampai Allah kata, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalaulah mereka kembalikan apa yang mereka dapat tu kepada Rasul dan juga kepada pemimpin di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Nescaya mereka akan dapat jawapan yang ada kepastian. Faham tak? Tidak penuh dengan sangka-sangkaan. Ataupun kita kata apa? Tuduh-tuduhan. Tak nak. Kita biar berita tu sampai kepada Nabi dulu, biar Nabi sendiri yang datangkan hukum yang jelas. Kata Allah Ta'ala, walaula fadlullahi alaikum warahmatuh, kalaulah bukan kerana kelebihan kurniaan Allah dan juga kasih sayangnya ke atas kalian, lattaba'tumus syaitan, saya kebanyakan kita akan follow jalan syaitan, illa qalila, kecuali yang sedikit sahaja yang terselamat. Kesalahan dia dekat mana? Kesalahan dia pada ibtidak. Kita ni kalau baca Quran, di antara ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, orang yang digelar membaca Quran dengan tartil, orang yang membaca Quran dengan tajwid, bukan semata-mata jawwada syai', dia bukan memperbaguskan sesuatu. Tapi orang yang baca Quran dengan tajwid, dia tahu dia tahu hak makhraj, tempat keluar. Dia tahu sifat huruf. Dia tahu tajwid dan juga dia tahu dekat mana patut dia berhenti, kat mana patut dia sambung. So kesalahan kita kalau kita baca wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan adalah kesalahan pada tempat sambung. Faham? Jadi tak layaklah digelar sebagai orang yang mahir baca Quran lagi. Kalau masih lagi salah pada tempat sambung. Salahnya macam mana? Bila kita kata wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan, kalaulah dengan rahmat Allah, dan jika kalian mendapatkan rahmat daripada Allah, nescaya kalian akan menjadi pengikut syaitan. Faham tak? Kalau yang terbaik, salahnya adalah kita kata kalau kita dapat rahmat Allah, kita jadi pengikut syaitan. So ayat yang sebenarnya Allah nak cerita kat kita, kalaulah bukan kerana kurniaan dan rahmat Allah, nescaya kalian akan menjadi pengikut syaitan, kecuali sedikit yang terselamat. Itu ayat sebenar dia. Tapi bila kita berhenti ikut dan, kita tarik balik pun ikut dan dengan rahmat Allah lah kalian telah menjadi pengikut syaitan. Faham tak? Salah kat situ lah. Salah pada tempat sambung. Lam alif tu. Yang tu kalau kita berhenti juga dia akan berubah makna yang buruk. Oh, tak adalah sampai ubah makna yang buruk, tapi tidak menjadi kebiasaan untuk mereka berhenti kat situ lah. So dilarang lah kita berhenti, mungkin atas ada beberapa makna ke berubah dan seterusnya. Tapi kalau nafas tak sampai, boleh berhenti kat situ, kemudian kena tarik balik pada belakang lah sikit. Jangan sambung terus kalau sampai kat lam alif tu. Kan dia ada waqaf yang mamnu' tu, lam tu ada mamnu', tak boleh berhenti kat situ. Okey. Cikgu okey? Boleh tangkap kot? Faqatil fi sabilillah, Allah kata kepada Nabi, teruslah berjihad, teruslah menentang di jalan Allah wahai Muhammad. Ni peperangan apa? Peperangan Badar. La tukallafu illa nafsak. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Maksudnya Nabi sendiri willing to berperang. Nabi sendiri nak pergi perang. Tapi ayat ni turun pasal nak bagi tahu ramai orang-orang munafikin tak mau ikut join perang. Okey? Wa harridil mu'minin. Allah ajar Nabi teruslah bagi semangat kepada orang-orang beriman nak pergi perang. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Mudah-mudahan Allah menolak, mematahkan serangan orang-orang kafir itu. Asal ni maksud dia apa? Moga-moga. Pernah dengar tak perkataan laita? Laita. Ya laitani mittu qabla hadza. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laita ni pun maksud dia moga-moga. Tapi moga-moga laita tak akan pernah menjadi. Contoh, ada pepatah Arab dia kata, laitas syababi ya'udi dauman. Kalau dapat aku patah kembali ke zaman mudaku walau sehari. Boleh patah balik tak jadi muda kan? So dia moga-moga tu ada. Tapi confirm tak akan jadi. Tapi bila Allah kata asa, moga-moga juga, tapi moga-moga yang akan jadi. Dalam surah Al-Isra Allah kata, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kan Nabi kata lepas habis dengar azan, Nabi suruh buat apa? Selawat dulu. Lepas tu Nabi suruh kita buat apa?
saluni Allah al-wasilah. Mintalah kepada Allah untuk aku agar diberikan wasilah. Dan juga maqamam mahmuda. Jadi Allah kata asa ayyab'atsaka. Moga-moga Tuhanmu akan meletakkan engkau pada maqamam mahmuda, tempat terpuji. Tapi asa ni jemaah sekalian, dia asa yang confirm akan Tadi laita tadi, moga-moga tak akan jadi. Nampak ni ilmu bahasa Arab nanti kalau sampai nanti dah tak pening sangat dah. Ada beza laita dengan asa. Boleh? Okey, barakallahu fiikum. Wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila. Allah Ta'ala sangatlah besar kekuatannya dan sangat keras siksaannya. Okey, ayat 85. Allah nak bagi pula kepada kita motivasi. Allah kata, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Barang siapa memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik, nescaya dia akan memperoleh bahagian daripada pahalanya. Seolah-olah macam hadis Nabi kata, man dalla ala khair ka ajri fa'ilih. Siapa tunjukkan satu nilai kebaikan, selama mana orang tersebut buat, selama tu dia akan dapat pahala secara sempurna. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Barang siapa memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk, nescaya dia akan memikul bahagian daripada dosanya. Apa antara contoh bantuan yang buruk dan kita akan pikul dosa ni? Kalau saya pernah terbaca kan, antara dosa yang dipanggil dosa jariah, siapa yang pertama kali buat dosa jariah? Anak Nabi Adam. Nama dia Qabil. Sebab apa? Pasal dia tak boleh terima hakikat dia kena kahwin dengan adik-beradik yang lain ni, tak comel. Jadi dia pun bunuh Habil. Jadi peristiwa tu kita semua maklum lah. Pasal dia nak kahwin dengan orang tak cantik, tapi Habil pula dapat dengan adik-beradik dia yang cantik, tapi dia tak suka benda tu. Akhirnya Nabi Adam, kalau dalam tafsir, Nabi Adam kena pergi Mekah. Nabi Adam kena pergi Mekah atas perintah Allah Ta'ala, dan di situlah dia tengok tak ada power yang nak kawal dia, dan dia pun bunuh adik dia sendiri. Dia panggil adik, bukan adik tiri, adik sendiri. Cuma kalau baca dalam tafsir, setiap kali Hawa melahirkan mesti ada kembar. Ada lelaki ada perempuan. So mereka ni diminta untuk kahwin silang adik-beradik. Daripada mereka itulah membiak jadi umat manusia ni. Sebab tu kita semua sebut bapa kita adalah Adam. Dia membiak. Okey. Jadi bila kisah ni sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Qabil punya dosa tu, selama mana ada pembunuhan atas tiap-tiap jiwa, selama tu Qabil akan dapat dosa. Pasal dia yang memulakan sunnah membunuh. Di kat sini Allah kata wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah. Barang siapa menampakkan pertolongan dengan jalan yang teruk, yakul lahu kiflun minha. Maka dia akan menanggung dosa atas ilmu tadi tu. Kan? Sebab tu kita jangan senang-senang ajar orang buat benda yang bid'ah. Wa man sanna sunnatan sayyi'ah. Jangan, barang siapa yang Nabi kata dia ajarkan satu sunnah keburukan, maka dia akan tanggung dosa tu secara sempurna kalau ada orang tiru. Na'udzubillah min dzalik. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui atas tiap-tiap sesuatu, ataupun Allah memelihara tiap-tiap sesuatu. Kalau tengok dekat bawah tu dia tulis apa? Sesuai dengan doa Nabi, barang siapa yang Allah beri makanan, hendaklah dia baca doa ni. Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Yang ni lepas makan kita boleh baca. Tak kisahlah makan apa, kat bawah ke, kat Q Bistro ke, kat mana halal ke. Makan tu, selain daripada alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, baca doa tu. Lagi apa? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Habis kat situ ya. Doa lepas makan. Alhamdulillahilladzi, kan satu at'amana wa saqana wa ja'alana, tak ada. So, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqani min ghairi hawli minni wala quwwah. Barakallahu fik. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ni ada banyak kan doa lepas makan kan. Tapi kok mana pun alhamdulillah. Dan kalau kita rasa nak baca variasi yang lain, Nabi dah ajar dah. Barang siapa yang Allah bagi makan kepadanya, hendaklah dia membaca doa, Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Ya Allah, berkatilah atas rezeki yang kau bagi kepada kami ini, tambahkan lagi kebaikan, tambahkan lagi yang jauh lebih baik daripada apa yang kau bagi ini. Kan? Ini antara sunnah-sunnah yang kita boleh baca lah, doa-doa.
Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, dan apabila salah seorang di antara kalian mendapatkan ucapan kehormatan, maka balaslah semisal dengannya atau jauh lebih baik daripadanya. Yang ni kita semua maklumlah apa lafaz kehormatan dalam Islam. Assalamualaikum. Allah ajar balas semisal waalaikumsalam ataupun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah menghitung tiap-tiap sesuatu. Perbahasan tentang memberi salam ataupun package dengan salam orang. Mana lebih apa? Assalamualaikum atau package salam? Kalau mampu salam, salam. Cuma dalam kitab adab, Mausu'atul Adabil Islamiyah, ada larangan Nabi dahulu untuk kita cuma angkat tangan. Kerana ini di antara amalan Yahudi ataupun Nasrani. Begitu juga dengan naik satu jari je. Dia ada amalan Yahudi dengan Nasrani dulu. Kalau mereka jumpa sama-sama mereka angkat jari ataupun angkat telapak tangan sahaja. Tapi dalam kitab tersebut cerita juga kepada kita, andai katalah orang yang kita bagi salam tu duduk seberang jalan sana, so boleh kita angkat tangan, tapi dengan syarat kena bagi salam. So dia bukan macam tu je, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang tu dibenarkan. Tapi kalau naik gitu je ataupun gitu-gitu je, tak dibenarkan. Takut jadi tasyabbuh. So patah balik kepada soalan pun tadi, yang terbaik adalah musafahah. Kita bagi salam, kemudian kita musafahah, berjabat tangan. Kerana Nabi kata saat kita berjabat tangan, selama itulah tidaklah ada dua orang yang saling berjabat tangan kecuali dosanya akan mengalir ataupun gugur sampailah mereka melepaskan genggaman tangan mereka. Jadi bagi salam pun ada pahala, musafahah pun ada pahala. Cuma tak jadi sunnah kalau musim PKP dululah. Pasal ada larangan menyentuh. Larangan kan. Jadi kita ikut cakap pemimpin, itu jauh lebih sunnah. Tapi hari ini kita semua dah sedia maklum, mask pun tak payah pakai, sentuhan pun tak ada masalah. So jauh lebih baik kita bersalaman dalam posisi turut bagi salam. Moga-moga dapat hidupkan kedua-dua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita berhenti kat sinilah kot noh, insya-Allah. Yang baik tahu Allah Taala, ilmu yang bagi saya dalam menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.